Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. What up, guys? Assalamualaikum and selamat datang ke Malam Puaka. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang masih lagi setia betul menyokong Zaf channel daripada dulu sampai sekarang. Dan kepada yang baru subscribe, aku nak ucapkan selamat datang dan welcome to Geng Puaka, guys. So aku panggil korang semua ni geng-geng puaka yang sentiasa mempuakakan diri untuk layan kisah seram. So pada malam ni, sebelum aku memulakan kisah, aku just nak remind dengan korang berkali-berkali kepada yang suka dengar Spotify, kepada yang tak suka tengok video kat YouTube ke apa, Malam Puaka already available on Spotify, guys. So korang boleh pergi ke platform Spotify Podcast, korang cari Malam Puaka ataupun korang cari Zaf channel untuk mendengarkan kisah-kisah yang aku kongsi kat YouTube ni. Sama je, tetapi yang ni korang boleh dengar sahaja sambil jogging, sambil masak, sambil tidur, apa semualah. So lebih mudah. Jadi guys, pada malam ini di luar kebiasaan sikit sebab kisah seram pada malam ni agak menarik dan akan dikongsikan oleh dua orang. Yes. So apabila aku cakap dua orang, otak korang dah mula tahu dah siapakah dua watak ni. Tetapi pada malam ni why aku cakap lain sikit, sebab cerita ni dia akan ada dua side. Dia akan menyebabkan macam perdebatan sikit. Jarang kita berdebat dalam Zaf channel, terutamanya dalam konsep seram ataupun kisah seram kan. Tetapi aku harap korang terhibur dan yang paling utama jangan taksub dengan segala kisah yang dikongsikan. Tetapi ambillah pengajaran. Okey, tak nak cerita banyak dah, guys. Let's go, guys. Malam ni kita teruskan dalam Malam Puaka. Kisah seram yang aku nak kongsikan dengan korang pada malam ni berlaku pada tahun 1960-an. Dah lama gila dah. Dan berlaku di Cemor, Perak. So di mana antara korang yang orang Perak tu, apa khabar, koma? Aku cubalah cakap Perak, aku tak reti sangat. Tetapi isteri aku orang Perak lah. Okey, tak nak cerita pasal tu. Alright, kita back to the story. Kisah ni berlaku terhadap pasangan suami isteri, si Abu dan juga Melo. Pasangan ni muda jugalah. Si Melo ni berumur 28 tahun, manakala Abu pula yang pada masa tu berumur 32 tahun. Dan kehidupan suami isteri ni, adatlah orang cakap, adalah kadang tergigit lidah kan. Tergigit lidah tu maksud dia adalah gaduh. Standard lah. Pasangan suami isteri mana yang tak gaduh kan. Tetapi pergaduhan tu lah yang akan membuatkan semakin rapat. Si Abu ni pekerjaan dia merupakan seorang penoreh getah. Jadi apabila aku cakap penoreh getah, tak adalah aku nak cakap Abu dengan Melo ni seorang yang kaya sangat ataupun terlalu miskin. Kehidupan diorang sederhana. Aku boleh cakap keperluan harian tu cukup lah. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian apa semua. Abu ni memang cukup sediakan. Tetapi seperti kita semualah kan, suami kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat isteri kita. Tetapi Abu ni, apa yang korang perlu tahu, aku boleh cakap kebanyakan perempuan mesti idamkan seorang suami, walaupun suami tu tak kaya, tak senang, tetapi rajin. Sebab rajin tu merupakan susah lah. Tak semua orang rajin tau. Ada yang kaya tetapi malas. Lepas tu tak jadi apa. Gemuk. Sebab apa? Sebab tak nak pergi exercise lah apa semua kan. Duduk je kat rumah sebab dah kaya. Tetapi Abu ni, sebabkan dia tahu kehidupan dia ni, dia kena berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Melo. Sebagai seorang penoreh tu, keluar pagi, pergi menoreh, kadang petang, lambat kan, lewat petang baru balik apa semua. Dan kalau musim hujan pula, hasil getah tu tak adalah lumayan sangat. So itu akan menjejaskan sedikit pendapatan si Abu ni lah. Abu ni seorang suami yang kalau dia tak pergi bekerja, dia akan tolong tau si Melo ni. Ada suami yang kalau tak bekerja, dia tak nak buat apa. Dia tengok isteri dia buat kemah rumah ke masak ke apa, dia duduk tengok je kan. Tapi faham lah, ada setengah pekerjaan tu penat lah kan. Maybe bila dah nak rehat tu, bila ada masa cuti nak rehat lah. Tapi Abu ni
Dia memang seorang yang rajin, dia tak boleh duduk diam. Sebabkan Melo ni kalau tengah masak ke apa, Abu akan tolong. Abu akan tolong lah, potong bawang ke apa ke. Dan kalau Melo pula berkebun kan, betul-betulkan bunga dekat luar rumah ke apa, Abu akan tolong juga. Tolong ni pula, ni yang pelik. Ni lah perempuan orang cakap serba tak kena. Engkau tolong pun salah, engkau tak tolong pun salah. Sebab apa? Sebab setiap kali kalau dia tak pergi menoreh, si Melo ni akan tegur, "Abang, apa abang tak pergi menoreh ha? Pergilah menoreh. Dapatlah hasil, dapat duit lebih sikit kan." Dia pergi menoreh. Tapi bila pergi menoreh pula sampai ke petang, bila balik lewat, Melo ni bising. "Engkau ni buat macam tak ada bini ke apa? Aku ni tercegat kat rumah seseorang." Dia marah pula. Lepas tu kalau tolong berkebun pula, "Abang, daripada abang tolong saya berkebun, better lah abang pergi." Dia pokpek. Better lah abang. So semua tak kena tau. Pergi kerja tak kena, balik tak kena. Sebab apa? Sebab korang kena tahu kenapa pada awal permulaan perkahwinan diorang, si Melo ni perangai dia bukan macam tu guys. Dia seorang wanita ayu, yang lemah lembut, yang semua baik. Tetapi standard lah kan. Laki perempuan tak kisahlah, suami isteri ke apa. Time bercinta kau main lagi kan. Orang cakap apa tu, sanggup ku redah lautan api. Padahal minum teh panas pun dah melecur orang mulut. Tetapi itu adat lah, aku boleh cakap So aku nak cerita, kenapa pula tiba-tiba Melo ni, apa yang Abu sentuh semua serba tak kena. Adakah memang perangai perempuan macam tu kan? Pokpek. Aku pun tak faham. Amboi. Bila laki cerita pasal laki, kau main lagi backup si Abu tu. Dengar ni sebelum korang nak fikir teruk pasal si Melo tu apa semua, dengar dulu. Melo tu bukannya isteri yang kejam sangat dekat si Abu tu. Melo ni pun dia usaha tau. Sebab apa dia bebel dekat si Abu ni? Memanglah Melo ni korang kena tahulah juga pekerjaan dia. Hello, bukan biasa-biasa. Duduk kampung pun high class, okey. Bukannya tak bersyukur, tetapi biasalah tu perempuan kan. Kita naklah kehidupan kita tu upgrade sikit. Takkanlah asyik dia takut yang lama je kan. Kita ada vision kita ada cita-cita kita. Dan itulah Melo. Melo ni yang Kak Ram sukanya, dia ni kreatif. Bagi Kak Ram, dia ni kreatif kan. Sebab apa? Sebab pekerjaan si Melo ni, dia ambil upah cuci baju. Ambil upah cuci baju kat kedai-kedai. Dekat kedai pula, kat rumah-rumah orang. Dekat jiran-jiran tu kan. Yalah duduk kampung kan. Takkan nak bawa dobi tu, takkan nak bawa washing machine. Penat lah, cuci tangan lah kan. Nampak rajin tak rajin si Melo ni. So, sebab dia nak ringankan beban si Abu ni. Cantik ke? Panas lah. Zaf ni pasanglah kipas ke apa. Panas. Sebab anda ringankan beban si Abu ni. Dia pergi kerja, cuci baju apa semua. Tapi sambil-sambil cuci baju, biasalah kan. Kadang cuci baju rumah orang-orang kaya apa semua kan. Perempuan adalah terpandang-pandang sikit. Sambil si Melo ni cuci baju, ada tengok. Cantik sofa tu. Lepas tu tengok lagi Usha ke dapur. Pinggan mangkuk dia baru. Itu je pun. Perempuan ni memanglah, kita tak minat benda lain. Kita bukannya macam laki minat kereta apa semua. Perempuan majoritinya barang kemas, pinggan mangkuk kan. Perabot-perabot. Itu je pun. Tapi yelah, Kak Ram faham lah kan. Si Melo ni pun satu. Marah pula kita kan. Habis nama perempuan. Sebab apa? Sebab dia ni demand macam-macam juga kat si Abu ni. Si Abu ni okeylah, dia suami yang bagus. Tetapi yelah, Melo ni minta kadang sofa baru, kadang nak TV baru. Belum si Abu ni sempat nak beli sofa, nak TV. Lepas tu nak peti ais apa semua. Banyak pula demand dia kan. Orang cakap ukur baju di badan sendiri lah. Laki kau tu penoreh je pun. Nak minta pun beragak lah si Melo ni pun kan. Tetapi si Melo ni dia tak kisah. Plus yelah, orang cakap perempuan ni dia tak kuat kat tempat lain kan. Kita ni bukan macam laki, boleh angkat kayu balak kan, apa semua kan. Kita ni kuat dekat mulut je. Perempuan ni bebe biasalah nak buat macam mana kan. Kita bukannya jenis kuat tenaga. So mulut je. Tetapi
Walaupun cakap macam Kak Ram pun, dengan bekas suami Kak Ram, walaupun marah-marah, sayang kan. Cumanya maybe si Melo ni mulut dia lebih bebel kuat sikit berbanding Kak Ram. Mana tak stres si Abu tu kan. Tak boleh lah semua nak salahkan perempuan je. Boy, laki pun, suami tu pun kena lah take responsibility sikit kan. Kau kahwin dengan anak orang, kau ingat apa? Sabar. Okey. So itu je lah kan. Si Melo ni bukan minta apa pun. Alah. Tapi yelah, sebab anda stres punya pasal si Abu ni, Kak Ram faham lah kan. Dia tak tahan. So dia mulalah dah bercerita kat orang kampung kan. Melo ni pun dah start dengar-dengar dah kan. Dia bercerita kat orang kampung apa semua kan. Tak baik tau macam tu kan. Hal rumah tangga jangan cerita kat orang. Kau tengok dah macam mana? Itulah perempuan. Nampak mulut Kak Ram macam mana? Pok pek. Itulah yang Abu kena. Disebabkan macam mulut Kak Ram korang tu kan asyik pok pek. Almost setiap hari si Abu ni kena bebel dengan si Melo ni. Mana tahan? Laki mana yang tahan kan? Kita ni ketua keluarga. Apabila isteri dah asyik memakak je, padahal semua cukup. Makan cukup, minum cukup, apa semua kan. Tetapi sejak si Melo ni ambil upah cuci baju dekat rumah-rumah orang ni, dia dah mula ada rasa tak bersyukur ataupun dah mula ada rasa nak lebih kan. Sebab bagi aku, betul lah Kak Ram cakap, isteri ni adalah hak dia kan untuk minta. Tapi beragak lah nak minta pun. Laki kau si Abu ni kerja menoreh je pun. Engkau nak beli itu, engkau nak beli ni, nak beli kereta apa semua. Oi, pisang lah si Abu ni kan. Jadi disebabkan stres macam tu, pada satu hari Abu ni tengah lepak kat kedai kopi tau. Sebab dia tak nak duduk rumah. Sebab duduk rumah pun asyik kena bebel je dengan Melo ni kan. Dia fikir lantak lah aku pergi lepak kat kedai kopi, aku nak tenangkan diri. Jadi kebetulan kat kedai kopi tu pula ada kawan, salah seorang kawan si Abu ni, Saad. Saat tengok je daripada jauh. Lepas tu dia pergilah dekat Abu ni. Dia tanyalah Abu, kenapa kau stres sangat muka kau kan? Daripada tadi aku tengok kau tak minum pun kopi apa semua. Apabila macam tu, si Abu ni pun mulalah meluahkan perasaan dia. Dia cakap lah, si Melo ni aku perasan 2-3 menjak ni asyik komplain lah Saat. Aku buat itu tak kena, aku buat ni tak kena kan. Lepas tu, dia punya minta kat aku macam-macam. Dia padahal dia tahu aku menoreh ni. Tetapi dia minta benda yang tak logik. Sebab apa? Sebab kejap nak peti ais baru. Tak lama lepas tu nak sofa baru. Baru-baru ni dia nak suruh aku cat pula pintu bilik air tu. Aku tak tahu apa hal. Dulu dah cat dah warna kuning, sekarang nak warna hijau pula. Sebab dia cakap, rumah si Kia tu warna hijau. Cantik abang. Saya tak kira, saya nak abang cat warna hijau. Aku penat lah nak melayan kerenah dia. Jadi apabila Saat dengar apa masalah si Abu ni kena, Saat ni terus suggest kat Abu ni, Abu, kau nak tak aku bawa kau pergi kampung sebelah? Kita jumpa dukun tu. So si Abu ni tanyalah Saat ni, nak buat apa jumpa dukun kan? Saat mula menerangkan, bukan apa. Dukun tu dia ada ubat pengasih. Ubat pengasih ni untuk isteri kau tunduk kat kau. Tak boleh bu. Melo tu aku rasa dia dah mula pijak kepala kau. Dia dah mula cerita dah apa kegunaan ubat pengasih ni apa semua. Jadi itu telah membuatkan si Abu ni termakan hasutan si Saat ni. Dia dah mula fikir, bagus juga kau pernah pakai ke? Saat dengan bangganya cakap, sekarang aku pakailah. Kau tak ingat isteri aku dulu? Aku punya takut. Kau ingat aku lepas ke kalau dulu nak lepak kedai kopi je ni? Tak lepas. Tapi sejak aku kasih dia ubat pengasih ni, berani dia. Aku cakap A, dia buat A. Aku cakap B, dia buat B. Jadi Abu ni mula, betul juga sebab dia tengok Saat ni dulu seorang yang penakut terhadap isteri dia. Kena queen control punya. Buat salah sikit isteri dia, marah sikit, memang senyap lah. Disebabkan itu, Abu ni pun okey lah. Pada satu hari ni dia pun bersetuju lah. Dia cakap, Saat, kau bawa akulah pergi jumpa dukun ni. So dia pergi jumpa dukun dekat kampung sebelah tu. Si dukun ni kasihlah Abu ni ubat pengasih apa semua untuk menundukkan isteri dia si Melo yang kuat bebel ni tadi. Apabila dah ambil ubat pengasih tu, dan Abu pun cubalah bubuh ubat pengasih tu terhadap Melo, nak guna jadi ke tak? Jadi guys, Melo ni daripada seorang yang kuat bebel nak itu nak ini, dia dah mula tunduk sikit. Apabila Abu suruh, Melo, buatkan abang cappuccino. Contoh kan, cappuccino. Cappuccino sampai. Suruh beli, pergi tu beli nasi goreng kampung dekat kedai tu. Melo ni akan cari semua benda. Tetapi tak lama guys. Alamak, ni yang potong ni. Sebab
keberkesanan ubat pengasih tu tahan sebulan je. Sebab apa tau? Sebab lepas sebulan je ubat pengasih tu dah habis apa semua, Melo ni start bebel balik. Tetapi yang teruknya 2 kali ganda. Astaghfirullahalazim, 2 kali ganda lagi teruk. Kiranya sebelum ni bebel saja, tapi sekarang ni dah macam stereo. Siang malam bebel, dah nak tidur pun bebel. So Abu ni tak boleh jadi. Dia pun pergilah jumpa dengan Saad, pergi jumpa balik si dukun tu, minta lagi ubat pengasih. Tetapi sama tak? Sebulan habis je bebel. Habis je bebel. Cumanya si Melo ni makin lama dia makin kuat bebel. Lagi banyak si Abu ni pakaikan ubat pengasih kat Melo ni, lagi kuat dia membebel. So Abu ni pun ya Allah dah stres lah. Jadi apabila dah stres macam tu, dah tak boleh nak fikir apa kan. Pada satu hari Melo ni dia perigi kat belakang rumah tau, untuk mandi time tu. So Abu ni hati dia dah panas sebab sebelum si Melo ni nak pergi mandi jadi, dia baru lepas kena bebel ni. So dia pun relax je. Tapi geram ni. Dia dah pandang je Melo ni kan. Tak boleh jadilah. So disebabkan kemarahan dan disebabkan bisikan syaitan pada masa tu, membuak-buak, tak boleh jadi ni, Melo ni over sangat ni kan, aku asyik kena je. Abu mula ambil tindakan yang drastik, di mana apabila dia tengah tengok Melo tengah mandi di tepi perigi macam tu, Abu tiba-tiba keluar ke rumah dan terus meluru ke arah si Melo ni macam main rugby tu. Boom, dia tolaknya si Melo, patepum, jatuh ke dalam perigi guys. Astaghfirullahalazim. Dan apabila dah jatuh ke dalam perigi, mulalah tersebar news bahawa Melo lemas di dalam perigi. Tetapi tak ada siapa tahu pun Melo jatuh ke dalam perigi tu mati disebabkan Abu ni. Jadi apabila dah macam tu, Abu ni pun mulalah berasa lega guys. Melo dah tak ada. Pergi, aku nak menoreh ke, aku tak nak menoreh ke kan. Relax dah, telinga aku dah tak bingit dah nak dengar bebelan si Melo ni. Memang layan gila. Tengok tu, teruk tak teruknya perangai si Abu ni. Astaghfirullahalazim. Sanggup tergamak dia nak bunuh si Melo ni. Semata-mata sebab apa? Kononnya bebelan dah tak dengar happy. Hello, tanpa seorang isteri, okey? Orang cakap apa tu, pepatah orang cakap, behind a great man there's a woman behind. Kononnya macam tu lah kan. Di setiap kejayaan suami tu, hello, doa isteri ni, okey? Apa korang ingat si Abu tu tak menyesal ke? Zaf pun beria kononnya si Abu tu happy apa semua. Kejap je. Kalau korang nak tahu, sebenarnya selepas 3 bulan kematian si Melo tu, alah kesiannya jatuh pula dalam perigi. Alah takutlah kan. Lepas je Melo tu jatuh dalam perigi, tak lama kan, Abu tu kejap je happy dia. Lepas 3 bulan mulalah menyesal lah ni lah orang cakap. Bila jauh tu bila dekat bau tai, bila jauh bau bunga orang cakap kan. Bila ada depan mata ni tak hargai. Macam Kak Ram dululah, laki Kak Ram, tak hargai langsung. Sebabkan geng-geng puaka ni lah Kak Ram muncul lah. Korang semua ni bagus, hargai. So disebabkan dah menyesal tu kan, orang cakap bila dulu asyik dengar bebelan daripada mulut si Melo ni, tetapi bila Melo dah tak ada, rumah tu dah sunyi apa semua, rindulah kan. Sebab Abu ni pun sebenarnya bukannya niat dia nak bunuh isteri dia si Melo tu, tetapi sebab time tu tengah marah apa semua kan. Lepas tu engkau ni tak boleh kontrol emosi kan, Abu ni pun so dia terbunuh lah si Melo tu. Jadi apabila macam tu, lepas 3 bulan dah rindu apa semua kan, dia dah mula menangis. Setiap malam rindukan si Melo ni. Dia pun dah fikir, alah, kalau aku dapat balik si Melo tak kisahlah kan. Dia nak bebel 24 jam pun tak apalah. Time aku dah tidur pun dia bebel pun tak apalah, aku sanggup lah. So dia jumpalah balik si Saad, si member dia ni. Member yang member apa macam tu, sanggup bomohkan isteri pula kan. Marahlah kita. Jumpa si Saad ni balik untuk bawa pergi jumpa Tok Dukun tu. So apabila si Abu ni dengan Saad pergilah jumpa si Dukun tu kan. So si Dukun ni tanyalah si Abu ni, kau nak apa sebenarnya kan. Si Abu ni cakap, saya nak isteri saya balik apa semua, saya rindu apa semua. Tetapi tahu je lah kau jumpa Dukun kan. Memang mendapat lah kau. So si Dukun ni pun cakap lah kena beli 7 batang lilin lah apa semua kan. Kononnya lah kena buat
ritual. Kononnya mayat ataupun kematian si Melo ni boleh hidup balik. Boleh kembali. Cumanya dia cakap kena buat ni malam Jumaat. Tak tahulah kenapa malam Jumaat ke. Apa special sangat Tok Bomoh ni semua malam Jumaat. Sikit malam Jumaat kan. Tetapi dia cakap kat si Abu ni malam Jumaat kau pergi dekat perigi belakang rumah kau yang si Melo tu mati tu kan. Lepas tu kau nyalakan 7 batang lilin ni, kau letak kat keliling perigi tu. Lepas tu kau ambil benang merah kan, benang yang jahit baju tu lah kot kat Ram rasa. Jap. Okey. So, ambil benang tu, okey, ikat kat pokok pisang. Lepas tu yang lebih benang tu kau masukkan dalam perigi tu kan. Konon-kononnya macam tu lah. Lepas tu kau kena duduk dekat situ kan. Lepas tu, takutlah ritual dia sebenarnya. Sebab apa tau? Sebab Tok Bomoh tu cakap kena ambil ni ayam hutan. So lepas pukul 12 malam, apa si Abu ni kena buat, lepas dah nyala lilin tu semua, dah letak benang dalam perigi apa semua, kena sembelih pula ayam ni. Kalau untuk makan tak apa, tahu bukan untuk kasih jin dalam tu makan lah agaknya. Kena sembelih pula kan. Biar darah ayam ni menitik kat tanah. Lepas tu duduk tunggu. Konon-kononnya arwah si Melo ni akan naik balik daripada perigi tu. Seram lah kan. Korang seram tak? Tapi tolonglah janganlah buat benda-benda mengarut macam ni kan. Kak Ram sebenarnya tak tahu sebenarnya selepas tu apa yang jadi sebenarnya ya. Apa jadi ya? Wow, baik permainan Kak Ram, baik. Geram je aku dengan Kak Ram ni. Terus cakap tak ingat je. Wah, sedar rancak cerita. Last part kasih kat aku. Cantik sangat. Alright. Selepas sahaja darah ayam tu menitik, si Abu ni nak buat ritual ni lah. Okey, dia dah potong ayam hutan ni. Okey, darah menitik ke tanah. Lepas tu dia tunggu. Okey, dia tunggu dalam keheningan malam. Kau bayang dah pukul 12 lebih macam tu kan. Okey, bunyi cengkerik, bunyi-bunyi hutan kan. Macam kat suasana kampung macam tu kan. Tetapi seram lah bila kau bayangkan si Abu ni duduk depan perigi, lilin menyala apa semua, dengan dah benang dah ikat kat pokok pisang apa semua. Okey, dia menantikan. Dalam hati dia pun tak tahu apa yang dia tunggu ni sebenarnya. Tetapi dia hanya ikut apa yang dukun tu bagi tahu dia. So sedang dia tunggu macam tu, tutup mata macam tu kan. Dia takut juga ni. Tiba-tiba guys, dia mula terdengar ada bunyi cakaran daripada dalam perigi tu. Dah macam remix pula. Dia naik. Makin lama makin dekat. Dan bunyi cakaran tu makin kuat. So Abu ni, dia dah mata dia dah terbeliak dah. Dia pandang je ke arah perigi ni. Dan dia nampak perigi ni pun sebabkan ada lilin yang diletakkan di sekeliling tu. Tetapi makin lama makin dekat bunyi cakaran tu, seolah-olah macam ada benda merangkak naik. Tiba-tiba Abu ni nampak satu persatu guys, lilin yang dinyalakan tu terpadam. Kau bayang dia dah mula cuak dah ni. Dia dah mula terfikir, ni dah start dah ni. Dah ada something happen dah ni kan. So yang dukun tu ajar dia ni dah menjadi dah ni. So dia tunggu lagi. Tak salah guys, memang betul ada sesuatu yang merangkak naik. Sebab apa? Sebab si Abu ni nampak salah satu tangan jembalang ni yang dalam keadaan panjang. Jari-jari ni panjang ni. Macam chicken finger. Lapar pula. Macam chicken finger tu. Okey, naik. Frap. Pegang macam tu kan. Dengan Abu cakap dengan berlendir-lendir ni. Sebab dia ialah lumut kan, perigi kan. Dia dengan berair-air, berlendir apa semua, jari hitam dengan panjang gila, tiba-tiba pegang dekat perigi tu. Dan tak lama lepas tu, lagi satu tangan. Lepas tu dia nampak kepala. Dia nampak kepala lembaga ni dengan rambut yang botak, tapi ada rambut sikit-sikit je kan. Dengan gigi tajam-tajam, mata merah apa semua, naik. Naik. Lepas tu si Abu ni terkejut lah. Kan, ke belakang lah dia. Lepas tu walaupun dia buat benda syirik, istighfar juga sebab takut kan. Time tu lah baru ingat Tuhan. Astaghfirullahalazim. Lembaga ni dah macam tu. Dan lembaga ni tanya dia, "Kau siapa? Kenapa kau panggil aku?" Macam tu. So Abu ni pun dengan keadaan takut ni, astaghfirullahalazim. Aku nak bini aku. Dia cakap.
dekat lembaga tu. So lembaga tu jembalang tu macam, bini kau, apa kau minta aku, bini kau? Kan, apa kena mengena aku dengan bini kau? Oh, lembaga ni marah lah. Kena fitnah pula tiba-tiba kan. Lembaga ni nak tahu. Lepas tu Abu terang lah kan kat lembaga ni. Bini aku bini aku jatuh dalam telaga ni dulu. Aku nak dia balik. Oh, lembaga ni pun terkejut lah. Bila bini kau jatuh dalam lembaga? Dalam lembaga pula. Bila bini kau jatuh dalam telaga ni kan, dalam perigi ni, bila bini kau jatuh? So apabila dah ditanya macam tu, si Abu ni jawab lagi, 3 bulan lepas aku tertolak isteri aku meluk jatuh dalam perigi ni. Dan selepas sahaja Abu bagi tahu lembaga tu yang bini dia terjatuh 3 bulan lepas disebabkan dia, lembaga ni, korang tahu tak? Ni yang the best part. Korang tahu apa lembaga ni, reaction dia macam mana? Tiba-tiba lembaga ni terus angkat tangan seolah-olah terkejut. Lembaga ni oh, lembaga ni pandang kat dalam perigi ni. 3 bulan lepas, betul, ada seorang perempuan jatuh. So itu bini kau? Abu ni pun, ya, tu bini aku. Sekarang aku nak dia balik. Apa hal lepas 3 bulan? Lembaga ni tanya Abu, apa hal lepas 3 bulan baru kau datang nak ambil bini kau? Oh, lembaga ni marah lah. Lepas tu Abu ni dalam keadaan dah menangis. Sebab aku rindu dia. Aku nak dia balik. Aku nak melur balik. Dia isteri aku tak sengaja terbunuh dia. Boleh tak engkau pulangkan isteri aku balik? Sepatutnya daripada dulu lagi engkau dah ambil dah isteri engkau. Tiba-tiba lembaga ni nangis. Kau tahu tak, selama 3 bulan aku terseksa duduk dengan bini kau. Dia asyik bebel dekat aku. Tak pernah lagi dalam sejarah lembaga dalam perigi kena bebel. Isteri kau yang first bebel kat aku. Punyalah aman sebelum ni aku duduk dalam telaga tu. Aku duduk dalam perigi, aku dengan aman. Aku siap menyanyi, kadang lagu awi, kadang aku just berenang je dalam perigi tu. Tetapi sejak kehadiran isteri kau, macam-macam dia bebel kat aku. Dia suruh aku renovate dalam perigi tu. Dia suruh aku beli perabot. Aku stres. Tak pernah lagi aku nak kena beli perabot. Dia suruh aku beli perabot. Baru-baru ni dia suruh aku cat pula. Sama kan macam kes kau. Tapi dia suruh aku cat perigi ni. Dia suruh aku ubah macam-macam. Padahal aku dah aman dah sebagai seorang lembaga. Oh, marah dia. Jadi apabila si Abu ni dengar macam tu, si Abu ni terus terkejut, tak tahu nak cakap apa. Dan tiba-tiba berlaku pula pergaduhan dekat situ antara Abu dengan lembaga ni. Lembaga ni cakap, sabar kejap, aku ambil isteri kau. Dia nak capai, terus Abu cakap, tak payah. Kalau dia tak berubah lagi, aku tak nak. Biar je dia kat situ. Lembaga ni pun macam, tak boleh. Kau nak, kau ambil. Kalau tak ada. Tak ada. Aku dah tahu ni bini kau ambil. Aku tak nak. Dah bergaduh pula kat situ. Dan akhirnya, disebabkan itu, Abu ni terus dikatakan terus berlari ke dalam rumah dan dia pun batalkan upacara tu. Selepas je habis upacara tu dibatalkan, selama berapa minggu, 2-3 minggu jugalah Abu ni demam panas. Sebabkan dia dah mula sedar dah apa yang dia buat ni adalah sesuatu yang salah. Dia melakukan pemujaan, kan, dia dah mula sedar yang sebenarnya dia kena terima hakikat yang si Melo ni dah mati, kan. So dia dah mula bertaubat, dia dah mula tenangkan diri dia dengan dekatkan diri dia kepada Allah. Tetapi aku rasalah sebenarnya dia bukannya sebabnya dia terima hakikat bini dia tu dah meninggal ke apa, tak adalah. Tetapi sebabnya lembaga tu bagi tahu dia pun kena bebel. Aku rasa kalau lembaga tu senyap je, maybe Abu ambil balik, kan. Dia tak terfikir pun yang dia buat benda ni syirik apa semua, kan. Bahayalah. Tapi aku rasa, kan, itulah orang cakap kerana mulut
badan binasa, kerana mulut santan binasa kan. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Yes, mulut ni adalah satu senjata yang tajam lah bagi aku kan. Kau bayang, lembaga pun tak nak si Melo tu, abu pun tak nak si Melo tu. Sebab apa? Sebab kuat bebel. So, macam mana guys kisah pada malam ni? Yes, kisah pada malam ni sebenarnya dikirimkan oleh seseorang. Tetapi aku rasa ni bukan kisah betul lah sebab ending dia tu aku tak expect lah macam tu. So, aku nak ucapkan pertama sekali terima kasih kepada lembaga tu ataupun jembalang tu. Aku tahu kau stres. Dan juga Kak Ram kerana sudi masuk dalam konten kali ni untuk berkongsi kisah antara Abu dengan Melo ni. Tetapi dalam gelak tawa kan, dalam kita menghiburkan diri kita pada kisah pada malam ni, aku just nak korang ambil pengajaran bahawa sebagai suami isteri kita kenalah ada sifat bertolak ansur kan. Kita kena saling memahami, si isteri kena faham si suami kena faham si isteri. Dan kalau boleh, kalau kita ada apa-apa masalah, kita cubalah berbincang kan. Cubalah kita talk dengan isteri kita kan. Isteri kita pun bolehlah bagi tahu kita apa kekurangan kita yang kita kena perbaiki. Sebab even though kita ketua keluarga, kita yang decide semua benda, tetapi bagi aku sebagai seorang suami tak salah untuk mendengar sekali-sekala pandangan isteri. Cumanya cara isteri menegur suami tu tidaklah boleh macam si Melo tu. Tak bolehlah engkau menengking-nengking, tak bolehlah engkau merendahkan darjat si suami, si Abu tu kan. Tak baik macam tu. Dan juga janganlah buat perkara tahyul. Kesian kat jembalang tu, tak pasal-pasal kena bebel dengan arwah si Melo dalam telaga tu kan. Jangan menyusahkan hidup orang. Jangan menyusahkan hidup diri sendiri dengan membuat perkara yang syirik. Dan juga janganlah menyusahkan alam sebelah pula, nak kena melayan pula si Melo tu punya bebel. Kan dah tak best. Tetapi aku harap korang terhibur dan dapat iktibar pengajaran kisah pada malam ni. So, aku ucap terima kasih kepada korang yang masih setia. Dan Alhamdulillah aku bersyukur sangat-sangat sebabkan korang semua yang banyak memberikan aku pandangan, banyak memberikan aku pendapat kan, macam mana aku nak meneruskan berkongsi kisah ni supaya lebih menarik. Dan insyaAllah aku cuba sedaya upaya untuk menghiburkan korang. Segala kekurangan di pihak Zaf Channel aku nak minta maaf. Okay, kalau ada yang terkasar bahasa, ada yang aku terlepas cakap, aku harap korang jangan terasa, ambil sahaja yang baik, yang buruk tu tolak ke tepi. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys.